Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pembelajaran kita pada hari ini masih lagi berada dalam 3.2 Persekutuan Tanah Melayu. Di akhir pembelajaran ini diharap pelajar akan dapat menjelaskan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Rujukan boleh dibuat menerusi buku teks halaman 134 sehingga 135. Jawatan Kuasa Kerja telah mengambil masa selama 5 bulan untuk merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan seterusnya pada 20 November 1946, rangka Perjanjian Persekutuan telah dibentang dalam persidangan yang dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Wakil British dan Wakil UMNO. Terdapat 5 ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kita akan lihat ciri yang pertama daripada aspek pentadbiran. Menerusi pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu, dapat dilihat 7 perkara yang akan diambil kira. Yang pertama, gabungan 9 negeri Melayu dan 2 negeri Selat. Negeri Melayu yang dimaksudkan ialah negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Negeri-negeri Melayu bersekutu terdiri daripada 4 buah negeri, iaitu Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Manakala negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pula terdiri daripada Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Negeri-negeri Selat hanya melibatkan negeri Melaka dan Pulau Pinang. Ini kerana Singapura telah dijadikan sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Perkara ini terjadi kerana British melihat potensi Singapura sebagai pelabuhan yang bakal mendatangkan keuntungan ekonomi kepada pihak British. Seterusnya, yang ketiga, kerajaan persekutuan akan diketuai oleh seorang pesuruhjaya tinggi British yang mempunyai kuasa eksekutif. Berbeza dengan pentadbiran Malayan Union sebelum ini yang mana diketuai oleh Gubernur. Yang keempat, kerajaan persekutuan bertanggungjawab dalam hal keuangan serta hal lain yang mempunyai kepentingan bersama. Berikut merupakan negeri-negeri Melayu yang dimaksudkan sebentar tadi. Seterusnya, dari aspek pentadbiran memperlihat Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan telah ditubuhkan bagi membantu Pesuruhjaya Tinggi British menjalankan tugas. Majlis Mesyuarat Persekutuan ini terdiri daripada ahli rasmi dan ahli tidak rasmi. Ahli tidak rasmi pada peringkat permulaan telah dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Manakala ahli Majlis Perundangan Persekutuan pula terdiri daripada pelbagai kaum. Ciri kedua Persekutuan Tanah Melayu dapat dilihat menerusi kuasa Raja-Raja Melayu. Sebuah majlis raja-raja telah dibentuk bagi membolehkan Raja-Raja Melayu memberi pandangan dalam perkara yang tertentu. Dan pada peringkat negeri, Sultan bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Perundangan Negeri. Menerusi ciri yang kedua ini,
memperlihat akan kekuasaan yang diberikan oleh Persekutuan Tanah Melayu kepada Sultan sebagai pemerintah negeri yang berkuasa. Berikut merupakan gambar individu yang terlibat dalam ahli mesyuarat Majlis Negeri pada 1 Februari 1948. Ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang ketiga adalah menerusi aspek perundangan. Menerusi aspek perundangan, kita akan lihat mengenai dua perkara, iaitu Majlis Perundangan Negeri dan Rang Undang-Undang. Kita lihat dahulu Majlis Perundangan Negeri. Majlis Perundangan Negeri diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi yang berkuasa dalam bidang hal ehwal luar, ketenteraman awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi dan percugaian. Seterusnya, menerusi aspek perundangan, rang undang-undang perlu mendapat perkenan Raja-Raja Melayu menerusi Majlis Raja-Raja. Ciri keempat bagi Persekutuan Tanah Melayu melibatkan kewarganegaraan. Berdasarkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, terdapat dua jenis kewarganegaraan yang akan diberikan. Yang pertama, secara kuat kuasa undang-undang dan yang kedua, secara pendaftaran. Kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang memberi penekanan terhadap 4 perkara utama. Yang pertama, Jusoli hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British. Apakah yang dimaksudkan dengan rakyat raja dan rakyat British? Rakyat raja merupakan orang Melayu dan orang asli yang lahir dan tinggal di negeri Melayu yang mempunyai sultan. Seperti negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Pahang. Manakala rakyat British pula bermaksud individu yang lahir di Melaka, Pulau Pinang dan mana-mana tanah jajahan British yang lain. Seterusnya, yang kedua, pemohon yang lahir di luar negeri, ayahnya mestilah rakyat raja dan rakyat British. Ini bermakna jika seseorang individu ingin mendapatkan kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu, ayahnya haruslah menjadi rakyat raja ataupun rakyat British. Barulah individu tersebut boleh memohon. Seterusnya, yang ketiga, penduduk asal negeri Melayu yang lahir sebelum, semasa atau selepas tarikh Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu secara automatiknya akan menjadi rakyat Persekutuan Tanah Melayu secara kuat kuasa undang-undang. Dan yang keempat, rakyat raja yang telah serasi, memahami adat resam dan bertutur setempat, naturalis boleh memohon melalui mana-mana undang-undang yang dikuat kuasakan. Berikut merupakan pengertian rakyat raja dan rakyat British. Manakala kewarganegaraan secara pendaftaran pula menetapkan dua perkara utama, iaitu yang pertama, individu tersebut dilahirkan dalam Persekutuan Tanah Melayu dan bermaustatin selama 15 tahun daripada tempoh 20 tahun dari hari permohonannya. Ini bermakna individu tersebut perlulah menetap di Tanah Melayu selama 15 tahun, iaitu sekurang-kurangnya selepas tempoh 20 tahun dari tarikh permohonannya sebagai rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, individu tersebut perlu memiliki 4 kriteria ini. Yang pertama, mempunyai tingkah laku yang baik. Yang kedua,
tiada rekod jenayah. Yang ketiga, menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan baik. Dan yang keempat, bersetuju untuk taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. Selesailah sudah pembelajaran kita pada hari ini, iaitu melibatkan 4 ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. 4 ciri-ciri tersebut merangkumi aspek pentadbiran, kuasa Raja-Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Secara keseluruhannya, rumusan yang dapat dibuat menerusi pembelajaran kita pada hari ini memperlihatkan bahawa Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah memberikan semula kedaulatan Raja-Raja Melayu dan Tanah Melayu telah mendapat taraf naungan dan syarat kewarganegaraan kembali diperketatkan berbanding dengan penubuhan gagasan Malayan Union yang mana akan memberikan kerakyatan secara terbuka untuk individu yang ingin memohon sebagai rakyat Tanah Melayu. Oleh yang demikian, menerusi Persekutuan Tanah Melayu, syarat kewarganegaraan dapat diperketatkan.